إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم وسلطانك. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Alhamdulillah, terima kasih urusi majlis Tuan Imam Jawatan Kuasa Masjid. Pagi ini kita sebut tajuk yang diberi itu wanita salihah. Patut muslimat je dengar kuliah ni. Nah, tapi mungkin lama sikit kuliah pagi ni, tapi tak sampai pukul 9. Bila kita sebut wanita solehah ni, ada beberapa benda yang saya sempat buat semalam yang cukup menarik lah saya rasa. Yang pertama sekali, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut dengan terang, fasfar bizatid din fasfar bizatid din taribat siyadaka. Rawahul Bukhari. Nabi sebut, pilihlah perempuan yang beragama maka beruntunglah kamu. Kalau kita tengok ke depan lagi, orang perempuan ni disebut sebagai perhiasan kepada dunia. Berdasar kepada firman Allah Subhanahu wa taala, zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa' wal banina wal qanatil muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Yang pertama Allah sebut, aku hiaskan kepada kamu hibbus syahwat minan nisa', suka pada perempuan, anak-anak, harta semua tu Allah tak letak sebaris. Kemudian ayat bawah tu Tuhan sebut zalika mata', itu merupakan perhiasan. Sebab itu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis, iaitu perempuan adalah perhiasan di atas muka dunia. Ad-dunya mata' wa khairul mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Rawahu Muslim. Al-Imam Al-Qurtubi
menjelaskan makna wanita yang salihah dalam hadis ini adalah yang menggembirakan hati suaminya, mentaati apa yang disuruh dan memelihara kehormatan, dan juga memelihara kehormatan apabila suaminya tiada di rumah, dan juga harta suami dijaga dengan baik. Sebab itu Nabi Muhammad SAW menyebut perkara yang menjadi kebahagiaan kepada seorang lelaki itu, kalau kita tengok hadis rawahu Ahmad, Nabi kata al-mar'atus salihah, wanita ataupun isteri yang salihah, yang baik, wal maskanul wasi', apa dia, tempat tinggal yang luas. Maknanya isteri ini baik satu hal, rumah pun keadaan cantik, luas. Dua, wal jarus salih, jiran yang baik. Isteri baik dah, rumah pun luas, jiran pula baik sikit pada Firaun. Nampak tu? Dia punya jahat je tu baik sikit pada Firaun. Dia punya khianat dia punya macam-macam pun tidak bahagia. Dia walaupun ada rumah yang besar, tapi kalau ada jiran yang baik, maka bahagia. Tiga, yang keempat, wal markabul hani, itu kenderaan yang selesa. Kenderaan yang selesa. Itu empat perkara yang lelaki idamkan. Empat perkara ni, ada wanita salihah. Tu kalau seorang isteri salihah dah. Kalau empat orang semua baik-baik, tak ke baik kecil manis dah, baru sihat kecil manis tu. Tapi kalau empat orang tu, Allah, macam Israel dengan Palestin, bukan kecil manis, dia masuk kecemasan tu. Itu di antara benda yang disebut oleh Nabi SAW. Dan apabila kita sebut berkenaan dengan wanita salihah ni, orang yang patut kita tiru adalah ummahatil mu'minin, iaitu isteri-isteri Nabi SAW. Sebab tu saya kata ada cerita di sebalik isteri Nabi. Dan ciri wanita salihah itu disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang kelima surah At-Tahrim. Tapi nak faham ayat kelima ni, kita kena baca daripada ayat nombor 1. Sebab tu saya kata panjang sikit. 5 ayat saja, tak panjang pun. 5 ayat saja, tapi ceritanya tu sedap. Ayat yang kelima sebut, asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkun منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. Makna dia, jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberikan ganti kepadanya dengan isteri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadah, yang berpuasa, sama ada janda ataupun anak dara. Ulama ketika membahaskan benda ni, dia sebut bahawa inilah ciri wanita salihah. Cuma kita nak tahu kenapa sampai Allah Ta'ala sebut kepada Nabi sampai nak menceraikan isteri ni. Mesti ada cerita dia. Baik, kita tengok undur daripada ayat nombor 1, baru kita faham. Perkara begini dicerita oleh Nabi SAW, dan Allah Ta'ala sendiri beritahu kepada Nabi. Surah At-Tahrim ini merupakan salah satu daripada surah yang terakhir di antara 10 surah yang menceritakan bab jihad dan bab infak.
Kenapa dimasukkan perkataan cerita perempuan ataupun isteri Nabi dalam bab, walaupun bab yang utama sekali bab jihad, bab infak. 10 surah ke atas tu, surah Al-Hadid, surah Al-Mujadilah, surah Al-Harsh, Al-Mumtahanah, surah Al-Saf, surah Al-Jum'ah, Munafiqun, Taghabun, surah Al-Talaq, sampailah surah At-Tahrim. Semua ni dia cerita, ada cerita jihad, ada cerita infak, ada cerita jihad saja, ada cerita jihad dan infak, kedua-dua dalam tu. Kenapa dimasukkan cerita yang kita nak baca ni? Kerana kadang-kadang orang perempuan dia menghalang dua perkara, menghalang jihad dan menghalang infak. Betul? Bukan semua perempuan lah. Ada suami nak derma banyak, nak buka derma banyak tu, mula-mula buat tebik RM20, kebetulan duduk sebelah dia, dia pun bila dia buat tu ambil RM5, boleh lah RM5. Tu pun masuklah kereta tu meleta, abang ni bagi RM5, bagi RM2 cukup lah. Kadang-kadang dia menghalang. Nabi kata orang perempuan paling ramai masuk neraka. Nabi sebut gitu. Aku lihat orang perempuan ramai masuk neraka. Bising orang perempuan. Orang pun masuk neraka tu macam cakap sama dia. Ada seorang tu cerdik. Dia tak tanya kenapa kami banyak masuk neraka Rasulullah. Dia tak tanya gitu. Kalau kita tanya gitu lah, orang perempuan macam nak tidur ya, nampak. Nah, awak cik jawab apa kalau apa ni masuk neraka kita beramal banyak-banyak, mesti kita akan bagi tahu komplain gitu pada Nabi. Tapi perempuan zaman Nabi tak komplain gitu. Dia kata sebutkan kepada kami ya Rasulullah, amalan apa yang boleh menghalang kami daripada neraka. Tu dia saya kata cerdik tu. Rasulullah kata banyak dalam neraka, kami nak amalan yang boleh menghalang daripada neraka. Mana kami tak mau masuk neraka. Dia tak sebut sebab apa kami masuk neraka. Sebab apa? Sebab betul dia pun tahu sebab tu. Kalau Nabi sebut jangan apa ni orang panggil, jangan kena taat pada suami, dia tahu sebab tu. Hari-hari duk meletek ke suami dia, panggil suami hoi-hoi dia. Macam cerita Piramli, hoi, panggil suami. India hak jaga pawagam tu, apa panggil orang hoi-hoi, panggil orang hoi-hoi, dia kata. Enggak, orang tak ada nama ke? Memang semua orang ada nama. Dia pun tahu sebab apa. Oleh kerana tahu sebab apa, dia pun tanya. Rasulullah kata, ittaqun nar, takutlah kamu pada neraka. Walaupun kamu hanya menderma. Orang perempuan kena banyak derma untuk menghalang daripada neraka. Bila sebut begitu, Bilal pun ambil kain serban atas belakang dia, atas bahu dia. Bilal pun hampar depan orang perempuan tu, pakak letak gelang, pakak letak cicing, pakak letak apa sejadah letak belakang tengok. Tak bawa ustaz, dia kata duduk almari tak pakai. Apa tu? Ini benda dia. Baik, kita balik pada cerita. Surah ni sebenarnya surah yang dia tegur Nabi SAW. Tegur Nabi jangan mencari keredaan manusia supaya mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Walaupun ayat ini ditujukan kepada Nabi, tetapi pengajaran kepada siapa sahaja yang nak duduk atas muka dunia ni, kena letak perkara-perkara, jangan letak perkara-perkara sama taraf dengan Allah Ta'ala. Kena letak Allah nombor satu, cari redha Allah nombor satu, keberkatan Allah nombor satu, rahmat Allah nombor satu, pengampunan Allah nombor satu, yang lain tak nombor dua, nombor tiga, nombor empat. Jadi Allah Subhanahu wa taala tegur sikit Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya kita kata ayat teguran kepada Nabi ni, Nabi tak payah cerita lah. Ya senyap baru dah tahu. Allah tegur kita mesti malu. Betul tak? Tapi tak. Nabi ni sifat dengan benar. Nabi ada sifat sadiq. Nabi ni benar. Dan apa yang Nabi sebut, walaupun tegur dia nak bagi tahu, kita ikut Nabi ni rasa puas hati. Sebab apa rasa puas hati? Sebab Allah yang menegur dia direct dan dia tidak ada kesalahan bagi dia. Apa yang Allah Ta'ala tengok Nabi ni bukan berdosa pun, tak berdosa, cuma
Kalau tengok begitu menjadi hujah kepada orang yang akan datang. Maka Muhammad ini aku nak jadikan dia sebagai contoh yang terbaik, sebagaimana Allah Ta'ala sebut, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nak jadi uswatun hasanah ni, walaupun benda kecil tapi tetap kena tegur. Dan apabila ayat yang kata tegur Nabi ni, kita kena tekan break banyak sikit, kerana teguran Allah kepada Nabi tidak sama dengan teguran Allah kepada orang lain. Maknanya gini, teguran pada Nabi ni mudah-mudah kita nak faham. Muhammad, buat begini ni betul dah, tapi kalau buat begini lagi elok. Teguran kepada kita, mu jangan buat begini, buat begini masuk neraka mu. Itu teguran yang berbeza. Ada orang dia tafsir ayat teguran Nabi Muhammad ni macam Allah Ta'ala tegur kita. Tak betul. Nada Allah Ta'ala tegur Nabi tidak sama. Dan dalam ayat ni juga Allah Ta'ala tegur isteri-isteri Nabi pada ayat kelima tu. Sebab tu saya kata sedap cerita ni. Rugi ni kalau lena ni. Nah, baik. Ada kisahnya bila Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Tu ayat nombor 1. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, kenapa kamu seolah-olah menghalalkan apa yang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata mencari kesenangan hati isteri-isteri kamu, dan Allah Taala pengampun lagi amat mengasihani. Baik, kita tengok cerita tu. Allahu akbar. Yang pertama sekali, Nabi ni isteri ramai. Isteri ramai Nabi. Orang nak ikut Nabi kena isteri ramai lah. Berani tak berani tanya orang belakang. Tapi walaupun Nabi ni isteri ramai, tak pernah dengar lagi komplain isteri Nabi kepada Nabi. Tak pernah komplain kata Muhammad ni memberi makan tak cukup lah semua. Tak pernah dengar. Yang pertama, isteri dia tu baik, salihah, ummahatil mu'minin, salihah. Yang kedua, Nabi itu sendiri seorang suami yang adil. Baik. Maka biasalah kalau ada isteri ramai, minta maaf ni saya sebut masjid dah, bukan nak suruh kahwin ramai ni. Kalau ada isteri ramai, biasalah ada seorang yang kita sayang lebih pada orang lain. Ingatlah, dalam masalah kasih sayang tidak menuntut kepada adil. Dalam masalah pemberian kena adil. Kasih sayang ni nak buat adil tak boleh. Kalau berdosa lah kita kata tak buat adil lah masalah kasih sayang ni, maka berdosalah Nabi Yaqub, kerana dia telah pun menyayangi Nabi Yusuf lebih pada orang lain. Nabi Yaqub disayang pada anak Nabi Yusuf lebih pada orang lain. Berdosa Nabi Yaqub? Tak berdosa. Yang berdosanya bila kita sayang pada orang ni dah kita beri lebih pada dia. Hak pemberian tu salah. Pemberian kena adil. Adil maknanya meletakkan sesuatu kena dengan tempat dia. Kalau isteri nombor 1 tu anak 10, kita bagi 1000. Hak isteri nombor 2 anak seorang bagi 1000, tak adil. Walaupun nampak 1000 sama 1000. Boleh faham ni? Dah dia anak seorang, mungkin 500 cukup dah. Untuk dia anak seorang ataupun 200, dia pula bekerja. Dia pula cikgu. Hak nombor 1 tak kerja apa, duduk di rumah. Mungkin dia dapat lebih sikit. Isteri nombor 2 tak boleh petikai, abang ni bagi ke dia 1000, bagi ke saya dia 300. Mana haji tak boleh. Nampak ni? Tak boleh gitu. Kenapa? Kerana itu suami yang adil. Soal pemberian, dia beri kena dengan tempat. Kena dengan tempat. Soal kasih sayang, dia kasih pada hak nombor 2, hak nombor 1 tak boleh marah. Sebab perasaan dia.
Mungkin ada sebab benda dia kasih nombor 2. Dia hak baru, bolehlah dia sayang. Dia kata gitu. Tengok kenapa ya suami boleh sayang ke dia tu. Mungkin malam-malam tidur dia pakai muka ni, dia pakai comel. Makcik, hak tua ni tidur pakai bedak sejuk penuh muka. Bukan bedak sejuk tak apa lagi, wangi tak. Ni berah hak rendam 7 hari tu, bau macam tai kucing tapak muka. Allahu Akbar. Suami kata bau tai kucing mana ni. Rupanya bini dia tu berah penuh, berah puluk di muka tu. Nampak ni? Mungkin begitu. Ada sebab. Cerita ni gitu juga. Cerita ni begitu juga. Dia gini. Nabi suka makan madu. Maka bila benda yang suami suka ni, isteri cukup ambil perhatian. Tu isteri baik, solehah. Maknanya kalau benda yang suami dia suka, dia cukup ambil perhatian. Kalau suami dia kata, segok awak pakai baju ni. Dia bawa pakai baju tu 3 hari tak basuh pun tak apa. Sebab suami dia kata segok. Nampak ni? Dia akan pastikan apa yang suami dia suka. Jadi isteri Nabi ni Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy ni isteri Nabi yang kira Nabi ni rapat dengan dia. Dia pula dari segi hubungan kekeluargaan ada sepupu Nabi dia ni. Dia rapat dengan Nabi. Dia rapat dengan Nabi dan dia pula orangnya segak. Dia ada 2 puak. Zainab ada puak dia dengan Ummu Salamah Aisyah dengan Hafsah. Ada camp dia 2 orang tu. Kalau baca cerita dia, kita rasa nak suka juga lah. Orang perempuan biasalah. Dia ada camp dia. Hak ni baik kawan ni. Dia bukan bergaduh. Tapi hak ni rapat dengan kawan ni, apa-apa dia cerita pada kawan ni. Hak ni rapat dengan kawan ni, apa-apa dia cerita kawan ni. Jadi Zainab dia tengok Nabi ni, dia suka makan madu. Dia pun carilah madu, semua sedap, hak sedap. Dan madu yang paling bagus. Ni dia. Madu yang paling bagus. Masakan, contohlah kalau suami kita suka duk makan kedai Joyah tu kita kata. Sebab dia memasak sedap. Sepatutnya isteri kena pergi tanya. Joyah orang Kelantan tu, Mek, mu masak apa yang suami aku duk mari sokmo sini ni? Nah, dia pun kata masak gula ni, capur ni. Kita boleh belajar resipi dengan dia. Kita buat sama dengan dia. Sebab apa? Suami kita suka pergi makan situ, kita pun buat. Suami pula banyak, tak sama Suami pula gitu ambil gula tu curah tak apa suami. Suami jangan banyak mulut sangat. Apa yang dia berkenan, apa yang dia suka, kita belajar masak apa yang dia suka. Zainab dia tak suka ke hati Nabi. Dia cari madu yang paling bagus, dia bagi minum pada Nabi. Nabi biasa melawat isteri-isteri lepas asar, waktu asar. Waktu asar Nabi melawat dan bukan menjadi kewajipan pun. Tapi Nabi pergi tengok, Nabi tak tidur pun, tak bermalam, Nabi hanya pergi tengok semua. Nabi dah sampai rumah Zainab. Zainab pun ambil madu. Rasulullah minum madu. Rasulullah pun suka. Rasulullah minum. Lama sikit duduk rumah Zainab. Tu dia cerita dia. Lama. Aisyah pun pakat dengan Hafsah. Dia kata tak jadi dia. Duduk rumah Zainab lama-lama, mari rumah kita sekejap tak jadi. Nampak tu? Dia bukan salah pun tidak, tapi nakalnya isteri Nabi ni nakal. Tapi nakal pun Allah Ta'ala tegur. Sebab apa? Sebab kamu akan menjadi contoh. Kamu ni isteri Rasulullah, kamu akan menjadi contoh kepada isteri-isteri yang lain. Sebab tu Allah Ta'ala tegur. Kalau tidak cerita rumah tangga, tak payah tegur pun, tidak apa, tak ada masalah. Sebab peribadi. Kalau Zainab dengan Aisyah tak beritahu pun, tak apa, tak ada orang tahu. Cuma dia akan jadi beritahu juga. Kerana apa? Kerana itu Rasulullah. Setiap apa yang dibuat Rasulullah itu menjadi hukum. Boleh faham ni? Baik. Lepas pada itu dia buat rancangan. Dia buat rancangan.
Kalau Nabi pergi rumah Zainab, balik pada rumah Zainab, dia kata ke Hafsah, dia kata bila Nabi balik, kita bagi tahu mulut Rasulullah ni ada bau sikit ni. Rasulullah makan maghfur ni satu pokok yang ada getah. Dan kalau orang Arab dia makan getah tu rasa manis tapi bau macam bawang putih lah kata-kata lah. Bau dia lebih kurang gitulah, bau maghfur dia panggil. Jadi bila kita balik, kita kata gini, bila Rasulullah balik, kita kata Rasulullah ada makan maghfur dia. Dia tak kata apa dia, sebab apa Rasulullah, sebab apa mulut Rasulullah bau ni macam makan maghfur. Rasulullah kata dah, aku tak makan, aku minum madu rumah Zainab. Kawan ni pun kata mungkin lebah tu ambil bunga pada pokok maghfur tu, dia kata. Rasulullah makan madu menyebabkan mulut bau. Jadi rancangan dah dua orang ni. Bila dia sebut begitu, Rasulullah tak makan madu tu, tak duduk lama lah rumah Zainab tu, hatu dia nak tu. Pandai sungguh orang perempuan ni dah. Licik lah cara dia. Kalau dia pergi ke Mekah dengan suami dia kan, sampai dia ke Damas tu, dia buat sakit kaki. Aduh, sakit kaki dia. Mata duk tengok dalam ke Damas tu. Sakit kaki, beli dia sorak besar, dia berlari. Tinggal suami pakai tokak ni. Suami kena gaul. Pandai orang perempuan dia pandai. Dia licik sikit. Dia macam dah. Kita kena dan dengan dia. Kalau tak dah habis ya. Kering poket. Bagi pasar raya, jangan bagi dia pegang troli habis. Pak bayar lagi kat kredit kita. Kalau pegang troli lah, biar kita pegang troli. Kalau dia pegang, habis dia tawak saing dalam jaya tu. Dia pusing ke dia. Nampak dia? Dia pandai orang perempuan ni. Isteri Nabi ni dia pandai, dia licik. Cerdik, Aisyah cerdik. Lalu Rasulullah sebutlah. Bila kata begini, Rasulullah pun kata, aku tak mahu nak makan madu. Gitu je. Sampai Hafsah katanya, aku tak mahu makan madu. Hafsah jangan beritahu. Ada riwayat kata Aisyah, jangan beritahu siapa-siapa, aku tak mahu lah makan. Begitu Rasulullah kata. Perkataan begitu tu seolah Rasulullah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Boleh faham ni? Tiba-tiba cerita ni pecah. Cerita Rasulullah ni tak mau makan madu ni pecah. Baik, kita tengok. Satu. Yang kedua, tu ayat nombor 1. Satu lagi riwayat sebab turunnya ayat ini ada dua cerita berkenaan dengan Maryah Qibtiyah, isteri Nabi juga Maryah. Yang Nabi dengan dia ada seorang anak nama Ibrahim tapi mati semasa kecil. Kalau ikut riwayat daripada Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur dengan Maryah ni di rumah Hafsah. Maksudnya Hafsah tak ada. Hafsah tahu. Hafsah tanyalah Rasulullah, macam mana kamu buat satu perkara yang tidak pernah orang buat selama, kamu tak pernah buat selama ini kepadaku, macam kecil hati lah kata-kata dah. Kecil hati. Rasulullah kata, adakah kamu gembira kalau aku kata aku tidak mahu lagi mempergauli dia? Baiklah. Hafsah jawab gitu, baik, sukalah. Tapi sepatutnya Rasulullah tak sebut gitu, kerana mempergauli isteri itu halal. Boleh faham ni? Tiba-tiba dia kata, Rasulullah kata begitu. Aku bersumpah, Rasulullah kata, nak jaga hati ni, takut kecil hati isteri ni. Adakah kamu suka kalau aku bersumpah tidak akan mempergauli dia? Hafsah kata baiklah. Kalau gitu, jangan beritahu. Hafsah ni dia nak bagi tahu dia suka Rasulullah sebut begitu. Dia pergi beritahu ke Aisyah. Dia tak bagi tahu pada orang lain. Bukan satu Madinah tu tahu, tidak. Dia bagi tahu kepada Aisyah. Tapi Allah bagi tahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Hafsah tu bagi tahu pada Aisyah. Turun ayat.
Ayat ni pula bukan baca depan Hafsah, bukan baca depan Aisyah, baca depan semua sahabat. Terkejut sahabat, cerita apa ni? Allah bijak sungguh. Allah Ta'ala ni alim, amat-amat mengetahui. Baik. Jadi Allah Ta'ala tanya, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa kamu seolah-olah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allahu Akbar. Lalu tabtaghi mardata azwaji, kerana mencari kesenangan hati untuk isteri-isteri kamu. Allah Ta'ala tegur Nabi, baginda seolah-olah adakah nak haramkan kerana nak cari redha isteri, nak jaga hati? Wallahu ghafurur rahim. Allah Ta'ala Maha Penyayang Muhammad. Bila Allah Ta'ala ditegur Nabi begitu, baginda amat takut. Amat takut. Siapa Allah Ta'ala tegur dia? Tak apa Muhammad, tak salah, aku Maha Pengampun, istighfar. Begitu ya Allah Ta'ala tegur. Tak banyak pun, tapi oleh kerana turun ayat, dibaca depan para sahabat, jadi isu besar lah. Baik. Ayat nombor 2. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Sungguhnya wahai Muhammad, Allah telah mewajibkan kamu sekalian membebaskan diri daripada sumpahanmu. Jadi sebagai tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jikalau mereka sumpah tak kena cara, Allah Ta'ala kata boleh batalkan sumpah tersebut. Walaupun ayat ni Allah Ta'ala beritahu tuju pada Nabi SAW, tapi kalau kita tengok ayat ni lakum, qad faradallahu lakum, pada kamu semua. Maknanya sumpah itu boleh dibatalkan dengan beberapa perkara. Nabi SAW membatalkan sumpah dia dengan cara minta ampun Allah SWT. Kita nak batal sumpah kena bayar kafarah. Sebab tu saya kata teguran Allah pada Nabi dengan kita tu berbeza. Nampak tak ni? Nabi Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala Maha Pengampun Muhammad, tak apa. Wallahu maulakum, Allah sebagai pelindung kepada kamu wahai Muhammad. Allah Ta'ala pasti lindung. Allah Ta'ala pasti melindungi kamu daripada benda-benda yang boleh orang kutuk kamu, benda-benda yang boleh orang pertikai diri kamu. Sebab itu pada hari ini golongan liberal dia tak percaya mencari walaupun satu je kesalahan yang ada pada batang tubuh Nabi SAW. Sampai ke hari ini. Wa huwal alimul hakim, dan dia Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat nombor 3. Wa idza asarra an-nabiyya ila ba'di azwajihi haditha فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. Dan ingatlah ketika Muhammad membicarakan secara rahsia kepada Hafsah satu peristiwa. Ni saya sebut tadi. Membicarakan kepada Hafsah ni iaitu berkenaan dengan Maryah tadi. Membicarakan kepada Aisyah berkenaan dengan madu tadi. Itu dua riwayat berbeza. Tapi Hafsah ni dia beritahu kepada Aisyah. Sebab dia geng Aisyah, dia baik Aisyah tu dua tu. Hafsah dan Aisyah tu baik dua orang. Zainab dengan puak-puak dia Ummu Salamah ramai-ramai tu. Jadi dia tak bagi tahu lah. Hafsah bukan bagi tahu cerita duk sembang atau wakaf bersama, bukan itu, bukan perangai isteri Nabi tu. Nah, itu isteri kita adalah gitu dah. Duk menyembang. Tak, dia bagi tahu Aisyah. Tapi Allah bagi tahu pada Nabi. Sebab Nabi kata mu jangan bagi tahu pada siapa pun, tiba-tiba pecah. Falamma nabba'at bihi, maka tatkala Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah. Cuba bayangkan Nabi Muhammad telah menerima cakap Aisyah bahawa, dan cakap Hafsah bahawa madu itu berbau, dan dia juga beritahu pada Hafsah jangan beritahu peristiwa ini. Tiba-tiba jadi juga wa azharahu Allahu alaihi, dan Allah memberitahu perbualan perbicaraan di antara Hafsah dengan Aisyah itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd,
Lalu Nabi Muhammad lalu Muhammad memberitahu sebahagian apa yang diberitahu oleh Allah Ta'ala dalam keadaan menyembunyikan sebahagian lain kepada Hafsah. Macam mana? Nabi bijak sungguh. Nabi tak kata siapa dia beritahu. Tak. Tapi Nabi lalu ke Hafsah. Nabi kata bocor juga rahsia. Itu perkataan Nabi. Nabi tak tanya Hafsah, mau sebut pada Aisyah, walaupun Nabi tahu. Sebab Allah tu wahyu pada dia. Allah tu wahyu ayat ni beritahu. Hafsah dia cerita ke Aisyah, mu kata ke Hafsah jangan cerita pada orang lain. Tapi Nabi tak tanya, Hafsah, awak ke cerita pada Aisyah? Dah. Nabi lalu Nabi guna bahasa isyarat. Nabi kata, bocor juga rahsia. Nabi kata gitu. Falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha. Bila Nabi Muhammad sebut bahawa perbualan antara Hafsah dengan Aisyah tu Allah Ta'ala sebut, maka Hafsah tanya, siapa beritahu kepadamu? Dia kata gitu. Memang gitu lah. Orang ialah dia akan tanya, siapa dia beritahu? Tak penting sebenarnya siapa beritahu. Tapi rahsia ni telah bocor. Nabi pun tak kata, Hafsah aku ni kata jangan bagi tahu pada siapa, bagi tahu juga bini apa mu ni. Atau bukan style Nabi tu. Nabi tak marah. Tapi turun ayat Allah SWT tegur. Nabi lalu ke Hafsah berkata, bocor juga rahsia. Terkejut Hafsah. Siapa dia bagi tahu Rasulullah? Bagi tahu pada saya siapa dia bagi tahu. Jadi tak penting siapa bagi tahu tu. Sepatutnya bila itulah bocor rahsia dia, telah diketahui oleh siapa pun, beri maklumat dan sebagainya, minta maaf lah. Tak penting tanya siapa yang bocor rahsia. Memang perangai manusia gitu. Walaupun dia buat, awak kata pada saya gitu, siapa dia bagi tahu? Mesti soalan tu keluar, betul ke tak? Tak penting bagi tahu. Kalau kita kata sungguh, saya minta maaf lah dengan awak. Tu penting sekali. Ni tanya siapa dia bagi tahu. Nasib baik Nabi. Kalau dak kita mau royak kata-kata. Kalau suami biasa, tapi Nabi tak. Qala nabba'ani al-alimul khabir. Allah Nabi jawab, telah diberitahu kepadaku oleh Allah yang maha mengetahui dan maha mengenal. Dua perkara letak oleh Nabi SAW dalam ayat ini. Yang pertama alim, yang kedua khabir. Ibnu Qayyim rahmatullah alaih dalam menafsirkan ayat ini, alim maknanya tahu pengetahuan hak zahir, khabir bahagian tersembunyi dalam hati. Allah yang tahu zahir dan batin beritahu pada aku. Terkejut isteri Nabi. Ya Allah, rupanya cerita ni Allah Ta'ala ambil perhatian. Dia rasa dia bercakap dengan Aisyah senyap setakat tu je. Habis satu ketah. Satu lagi ada ni. Cerita makin sedap ni kalau kita berhenti sini butuh angin kata. Baik, kita cerita habislah senang. Ayat nombor 4. In tatuba ila Allah faqad sarat إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. In tatuba ilallah, jika kamu bertaubat kepada Allah. Allah bercakap kepada kedua isteri Nabi yang supaya bertaubat. Jika kamu bertaubat pada Allah, faqad sarat qulubukuma, maka sungguhnya hati kamu berdua telah condong. Maknanya Allah Ta'ala beritahu,
Jikalau mereka bertaubat, maka lebih baik bagi mereka. Jikalau mereka bertaubat, memang hati mereka rasa tak bersalah dah untuk bertaubat, maka bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus taubat, terus minta maaf. Tak perlu pun tanya siapa dia pecah rahsia, tak perlu. Kenapa? Allah yang beritahu pada aku. Wa in tazahara alai, dan jika kamu berdua menyusahkan Nabi. Ni Allah Taala tegur. Allah Taala menegur kalau kamu susahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya wa in tazahara alaih, kalau kamu susah Nabi, kamu telah menyusahkan diri kamu sendiri. Sebab apa? Sebab bersama dengan Nabi itu, fa innallaha huwa maulah, sesungguhnya Allah Maha Pelindung. Nabi itu juga Jibril dan orang-orang mukmin. Allah ingat kepada mereka berdua, jikalau kamu menyusahkan Nabi, ingat malaikat Jibril seluruh orang mukmin menjadi pembantu pada Nabi. Allahu Akbar. Wal malaikah, dan selain pada malaikat, ba'da dzalika zahib, juga menjadi penolong. Malaikat semua duduk bersama dengan Nabi. Mengingat hidup buat begini jangan menyusahkan Nabi. Susah, jadi gini susah. Nabi ditegur oleh Allah. Tadi ni tegur isteri-isteri Nabi. Ada cerita ni ayat ni. Bila turun ayat ni, kalau tengok riwayat, iaitu Ibnu Abbas sebut bahawa dia tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah tu, tujuan untuk bertanya kepada Umar bin Khattab satu ayat yang dia tidak mampu untuk bertanya kerana dia segan kepada Umar. Hinggalah Umar berangkat menunaikan ibadah haji, dan Ibnu Abbas pun ikut berangkat bersamanya ketika dalam perjalanan pulang daripada Madinah. Maka tengah jalan tersebut sampai di satu pokok arak. Arak ni itu sugi Nabi tu daripada arak. Dia ada akar-akar banyak bawah tu, orang dia buat sugi-sugi tu kan, batang tu itu adalah kayu daripada kayu akar arak, pokok arak. Dia rendang gitu kalau orang biasa tengok. Dia berehat situ. Ibnu Abbas pun sebut, lalu berdiri dan menyampaikan hajatnya, wahai Amirul Mukminin. Masa tu Rasul tak ada dah, Khalifah Umar yang menjadi khalifah. Siapa dua orang yang membangkang terhadap Nabi ni? Dia tanya. Siapa tu ayat ni? Maka ayat tahrim surah nombor 4 ni, siapa yang menyusahkan Nabi? Kata Ibn Abbas. Umar jawab, Aisyah dan Hafsah. Aisyah dan Hafsah. Kemudian dia baca ayat ni, dia baca dengan panjang lebar. Lalu katanya, kisahnya lagi, Umar beramai berdiri depan pintu. Bila turun ayat ni, orang sangka bahawa dia kata Rasulullah mencerai dah ke isteri dia ni. Timbul persoalan dah. Umar pun mari. Umar pun jumpa dengan Rabah, pembantu Nabi. Dia kata, minta izin aku nak jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah pun suruh masuk. Umar kata, wahai Rasulullah, ada benda yang memberatkan kamu dengan isteri kamu tu? Ada benda ke memberatkan kamu dengan isteri kamu itu? Jika engkau ceraikan mereka, sesungguhnya Allah bersama kamu sama malaikat Jibril, aku sendiri, Abu Bakar sendiri, dan semua orang mukmin bersama dengan kamu. Ini perkataan Umar. Dan Umar berkata, aku mengharapkan kebenaran kepada perkataan aku ini. Rupanya betul sungguh. Sebutir-sebutir yang Umar sebut tadi, disebut oleh Allah SWT tadi. Maknanya kalau kamu menyusah asaran Nabi, kalau menyusahkan Nabi, tak apa. Fa inna Allaha maulah wa Jibril, malaikat Jibril semua. Itu perkataan Umar. Umar. Allah Ta'ala menyokong perkataan dia. Satu riwayat. Yang kedua, bila terjadi benda begini ni, Umar pun masuklah. Dia jumpa seorang-seorang isteri Nabi. Dia nasihat. Dia kata, kena ingat, kalau kamu tak berhenti buat ni menyusahkan Nabi SAW, Allah Ta'ala akan ganti isteri yang baik lagi. Tadi dia kata, kalau menyusahkan Nabi, tak apa, Nabi bersama dengan Jibril, bersama dengan Nabi, Allah Ta'ala sokonglah satu. Ayat ni pula, ayat nombor 5 ni, Allah Ta'ala sokong lagi. Dia kata, kalau
Nabi menceraikan kamu, kamu kena ingat, kalau menyusahkan Nabi, Allah Ta'ala akan ganti yang lebih baik pada kamu. Betul perkataan Umar. Allah Ta'ala kata, asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkun muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidat saihatin thayyibatin wa abkara. Jika kamu mencerai, jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan ganti lebih baik daripada kamu, isteri lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadah, yang berpuasa, sama ada janda ataupun anak dara. Umar kata, Allah Ta'ala buat tu ayat. Betul apa dikata oleh Umar. Umar pun masuk sorang-sorang hingga kepada, sampai kepada Ummahatul Mukminin yang terakhir, akhir sekali, isteri Nabi akhir sekali. Dia sebut sama je. Rupanya isteri Nabi ni dia jawab sikit akhir. Ummu Salamah. Dia kata, Umar, Rasulullah sendiri tak nasihat pada kami begini. Ada pandai begitulah dia. Rasulullah pun tak tazkirah pada kami begini. Umar pun diam. Bila diam itulah turunnya ayat yang kelima ini, membenarkan perkataan Umar. Dan orang yang menyanggah itu namanya Ummu Salamah. Biasalah orang perempuan dia jawab sikit. Ya, dia jawab sikit. Hak tu isteri Nabi jawab sikit. Isteri kita sepatah kita kata 10 dia jawab. Itu habis cerita dia begitu. Baik, hak kita nak ambilnya di mana? Yang pertama, Nabi cerai ke tak? Nabi tak cerai. Ayat ni sebut bahawa kalau Nabi cerai boleh ganti dengan perempuan yang lebih baik. Maknanya Nabi tidak cerai, isteri Nabi itulah yang paling baik sekali, yang memenuhi ciri-ciri ini. Ciri-ciri apa? Yang pertama, muslimatin mu'minat. Muslimatin mu'minat. Apa makna dia? Muslimat maknanya muslim, mukmin maknanya mukmin. Dalam satu ayat dua makna. Muslim bermaksud orang yang mengamalkan Islam dengan benar dari segi amalan. Mukmin bermaksud orang yang beriman sungguh dari segi akidah. Itu ciri wanita salihah. Beriman daripada sudut semua syariat Allah dia buat, beriman daripada sudut akidah betul-betul dia pelihara. Boleh tu? Pertama, qanitat, ia taat. Taat bahagi pada dua juga. Taat pada Allah, taat pada Rasul. Taat pada Allah, tak syirik. Taat pada Rasul, tak buat benda bid'ah. Kalau isteri dia buat benda bid'ah, suami kena tegur. Kalau tak lari juga pada benda bid'ah, kahwin lain. Sedap syarah pun. Dah. Yang ketiganya taibat, yang bertaubat. Bertaubat makna apa? Minta maaf bang, saya bang, minta maaf saya bang. Nak tidur bang, minta maaf. Kalau saya mati tengah tidur ni tak ada apa bang. Abang kan nak kahwin lain pun tak apalah kalau saya mati. Tapi kalau saya tak mati lagi, jangan, dia kata. Dah, contohlah tu. Taibat, yang bertaubat. Lepas tu abidat, yang mengerjakan ibadah. Kuat beribadah. Kuat beribadah. Tak kira semayang apa pun dia buat. Itu ciri wanita salihah. Kemudian saihat. Saihat ni maknanya, pada zaman dulu ni orang bergerak musafir sampai habis bekalan, sampai kena tahan makan. Itu makna saihat. Dalam ayat ni diterjemah sebagai yang berpuasa. Kuat berpuasa. Kuat berpuasa. Sunat, hak wajib tu puasalah. Ini kualiti muslimah yang ada. Thayyibatin wa abkara, maka Nabi boleh pilih nak janda ke nak anak dara. Allah Ta'ala kata thayyibat wa abkara. Dalam ayat ni Tuhan kata sama ada janda ataupun anak dara. Adakah janda tu lebih baik daripada anak dara? Tidak. Tapi Islam, Quran ni dia akan letak hak penting nombor satu. Hak penting sekali, jaga nikah dengan janda. Kalau ada anak, kena pelihara anak dia, pahala besar. Anak dara pun boleh juga, pahala besar. Orang yang kahwin dengan janda, ada anak pula, anak tu anak yatim, kita pelihara anak yatim tu pula, Allahu Akbar, banyak pahala, wajib. Jadi kita ni bukan nak pelihara anak yatim saja, ibu yatim tu kita kena pelihara juga. Ada berani ke? Dah, tu cerita macam pagi ni. Jadi itulah ciri-ciri wanita salihah yang ada pada isteri Nabi SAW. Tidak mungkin kita kata Allah Ta'ala tegur ni merupakan teguran saja-saja daripada Allah, tidak.
Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tegur tu ada dia punya hikmah dia, dan isteri Nabi lah isteri yang paling baik. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.